السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah yang memberi taufik yang tidak putus-putus dan memberi kepada kita kelapangan untuk meneruskan lagi pembacaan dan pengajian dan kajian kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Kita berada pada kalam Hasyi pada muka yang ke 135. Tak lama dah ni, insya-Allah dengan taufik dan izin Allah kita akan tamatkan kitab ni lah. Jadinya sampai pada qauluhu wa syawahiduhu. Wa syawahiduhu ini nak mensyarahkan pada kalam syarih wa syawahiduhu ma'ahu. Okey. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, qauluhu wa syawahiduhu ay adillatuhu. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله وشواهده. شواهد أي أدلته, dalil-dalilnya. Musannif telah jelaskan bersamanya. Ma'ahu ay bersertanya. Wahiyal mutaqaddimatu fi kalamil musannifi, iaitu yang telah terdahulu sebut pada kalam musannif. Haitsu qala, sekira-kira musannif sebut pada sebelum ini, fi bayani kulli aqidatin, pada menerangkan setiap akidah. Musannif terang satu-satu bersama dalilnya. Wala wa lazima kadza wa nahwuhu, dan lazim daripada begian-begian dan seumpamanya. Okey. Habis. Wa yuhtamal, dan diihtimal juga anna hadza, bahawa ini kalam musannif ini wa syawahiduhu ni kinayatun, kinayah an kaunihi zahiran la yahtaju ila dalilin, bahawa keadaan ataupun keterangan ini sangat zahir. Jadi syawahiduhu nak ittadhaha ila akhirih. Faqad ittadhaha ila akhirih. Qauluhu faqad ittadhaha zahirun. Wa syawahiduhu ma'ahu. Jadi kinayah kepada apa? Kepada zahir sangat apa yang musannif sebut, yang tidak berhajat kepada dalil. Okay. Qauluhu wa qad sarraha asy-syaikhu, sungguhnya telah menyebut secara sarih, secara jelas oleh Syekh, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi bi sifati thalathi, dengan sifat yang 3. Kata muhasyi kita, fihi nazarun, pada kalam ni ada nazar. Pada kalam musannif kata sebut 3 sifat tu nazar. Kenapa? Li'annahu lam yusarrih, kerana musannif tidak menyebut jelas illa bisidqi, kecuali dengan sifat sidik saja. Pada
kalam sebelum ni musannif sebut sidik saja secara sarih. Walam yusarrih, musannif tidak mentasrihkan sebut secara sarih biwujubil amanati, dengan wajib sifat amanah, wa tablighi. Wa innama sarraha bididdiha, musannif mensarihkan dengan lawang bagi amanah itu. Okay. Lawang bagi sifat amanah itu. Apa dia? Wahwa fi'lu al-manhiyat, iaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang. Itu menafikan kepada amanah, menafikan kepada tabligh. Maka fayukhazani, maka kedua-dua sifat tadi, ai sifat amanah dan tabligh, yukhazani minhu, dipaham daripada kalam musannif bi tariqit talazum, dengan jalan berlazimah, bukan jalan tasrih, kama marra, sebagaimana telah lalu. Wala'alla al-musannifa, bolehlah jadi musannif, innama fa'ala dhalika, hanya sahaja dia melakukan demikian itu, li'annahu, kerana sesungguhnya, lamma kana madarul risalati, musannif buat gitu kerana apa? Tatkala adalah madarul risalah, asas, point, ataupun kita kata punca ataupun asas kepada kerasulan itu, alal ikhbari anillah, kerasulan itu asas dia apa? Asas dia ialah pemberitahuan, pengkhabaran daripada Allah Ta'ala. Okay. Jadi lamma kana madarul risalati al-ikhbara, lamma kana madarul risalati ala al-ikhbari, lamma kana madarul risalati, madarul risalatu ala ikhbari, lamma kana madarul risalati kainan ala al-ikhbari. Jadi ala ni muta'alliqun bi mahzuf, jadi khabar kepada kana. Lamma kana madarul risalati ala ikhbari, ay kainan ala ikhbari, berlaku dia atas madar itu, terhenti dia, ataupun mutawakifan pun boleh, mutawakifan ala ikhbari, dia terhenti atas pemberitahuan daripada Allah. Lamma ihtaja, maka berhajatlah musannif, ini jawab bagi lamma, maka berhajatlah oleh musannif ila zikri, maka berhajat oleh musannif kepada menyebut ma ya'ridu lil khabari, apa yang mendatang, yakni sifat yang mendatang bagi khabar, bagi pengkhabar, khabar itu berita. Apa dia? Sifat yang mendatang bagi berita, wahwa sidku, iaitu sifat benar, wal kadhibu, iaitu dan dusta. Khabar-khabar itu, sifat yang disifatkan khabar dengannya ialah sidik ataupun kadhib, sama ada benar atau dusta. Itu maka berhajat kepada menyebut apa yang ya'ridu, mendatangi bagi khabar daripada sifat, iaitu sifat sidik dan kadhib, bil mutabaqah, secara mutabaqah. Mutabaqah ni makna secara berganding. Nampak tak? Dia panggil dalalah mutabaqah. Bil mutabaqah ni merujuk pada mana? Dalalah mutabaqah. Hak ni gandingan ni. Gandingan maksud apa? Lawang dia. Sebut secara mutabaqah. Walam yaktafi. Maka tidak memada. Risalah mutabaqahnya kerana dia berkaitan ikhbar, maka mutabaqah dengannya ialah sifat, sebut sifat sidik itulah. Sifat sidik yang wajib bagi Rasul kerana dia berkait, dia langsung berkait secara mutabaqah dengan masalah risalah yang mana merujuk pada ikhbar. Walam yaktafi, dan tidak memada. Dan tidak memada musannif. Lam yaktafi, tidak memada musannif, fi zalika, pada demikian itu, bidalalati liltizam, dengan dalah liltizam saja, tak cukup dengan dalah liltizam belaka. Lil ihtiyati, kerana ihtiyat, nak berhaluh dan berhati-hati, nak lebih buat penjagaan. Lebih. Kemudian katanya waktafa, dan musannif memada bi dzikri istihalati diddil amanati,
Dan musannif memada dengan menyebut mustahil lawan amanah wa tabligh dan juga tabligh. Pada masalah sifat Nabi Siddiq, dia musannif tidak datangkan atas jalan iltizam. Dia sebut secara betul. Sebut secara soreh. Sekerana itu mutabakah bagi risalah yang memberi makna ikhbar anillah. Tapi berkaitan dengan sifat amanah dan tabligh, musannif sebut dengan cara mustahil lawan bagi tabligh dan juga amanah. Dia tak sebut secara soreh wajib sifat amanah dan tabligh, tapi dia menyebut dengan mustahilnya lawan bagi amanah dan tabligh. Kenapa? Waqtafa demikian itu. Ini adalah kepada al-iktifa ni. Waqtafa bidzikri limunasabati atfil mustahili. Kerana munasabah nak mengatafkan perkara mustahil alal mustahil atas mustahil juga. Nak munasabah ataf perkara mustahil atas mustahil. Mana? Tengoklah dalam syarah dia. Mana musannif sebut. Ni kena tengok atas lah Dia kata mana? Wa yu'khadhu minhu. Sekejap mana ni? Mana ni? Ni. Nak selang 2-3 muka juga ni. 2 muka. Wujubus sidqi. Wastihalatil kazib. Wajib sidik. Dia sebut sidik je lah. Lepas tu dan mustahil kazib. Kemudian dia nak atah fi'li. Ni istihalah. Maka nak atah istihalah atau istihalah. Sebab itu dia memada dengan sebut mustahil lawan bagi amanah tu. Wastihalatu fi'lil manhiyati. Okey, tu maksud dia. Okey, habis. Kat mana tadi? Kata musannif, wali anna, lagi pula ilah kedua, wali anna lafza alladhi dzakarahu, kerana lafaz yang disebut oleh musannif itu yashmalu mustahilaini, merangkumi 2 mustahil. Wahuma al-khiyanatu, khianat yang lawan bagi amanah, wal kitmanu, dan kitman menyembunyi yang lawan bagi tabligh. Wa yadullu ala wajibaini, dan dia menunjuk secara ke atas 2 yang wajib binfiradihima, dengan bertunggalan keduanya. Mana? Bila mustahil khianat maka wajib amanah. Bila mustahil kitman wajib tabligh. Qauluhu wa la'alla, dan boleh jadilah katanya. La'alla ay la'allaha ay kalimat syahadati. Boleh jadilah kalimah syahadah ini. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan biha tu, dengannya itu al jumlatani, 2 jumlah, 2 ayat. Kita dua statement tu lah, 2 ayat. Ma'an, sekaligus. Pertama la ilaha illallah, kedua Muhammadur Rasulullah. 2 jumlah itu. Okey. Maka fadhamiru, maka dhamir itu a'idun, kembali ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada dua-dua rangkap ini. Bita'wili zalika bil kalimah, dengan kita takwilkan 2 itu jadi seumpama 1 kalimah. Dia dua kalimah atau dua ayat ditakwilkan seakan 1 kalimah. Min babi tasmiyatil kulli bismi juz'ihi. Ini juga majaz. Daripada bab menamakan semua yang nama semua, tapi sebut bismi juz'i, sebut kalimah. Kalimah tu makna 1 kalimah, 1 patah perkataan. Jadi kita namakan kalimah dengan maksud patah perkataan atau perkataan, dengan itu dipanggil itlaqi al-juz'i wa iradatul kull. Ataupun sini tasmiyatil kull, menamakan kesemua dengan nama juzuknya. Kesemua tu ibarat itu dipanggil jumlah. Jumlah mengandungi juzuk-juzuk kalimah. Maka jumlah itu kita nak panggil dia dengan nama juzuknya, iaitu kalimah. Kalimah tu syahadah. Jelas ya, mudahnya ni. Banyak kali dah ni sebut.
Wa innama afradahuna, hanya senya musannif memufradkan di sini. Di sini dia kata kalimah pula. La'allaha dia mufrad, sebelum ni apa nama ni, dia tasniah kan? Apa tak? Dia tasniah mana? Ha. Hmm, mana ni? Sini dia tasniah kan? Sebut dah sebelum ni kan? Ada dah sebelum ni. Sebelum cari balik lah tu. Nak cari pun lambat dah ni. Wa inna ma afrada huna, musannif memufradkan di sini bitakwilil mazkur, dengan takwil yang tersebut, nazaran ila anna tarjamata, kerana melihat bahawa terjemahan amma fi al-qalbi, apa yang berada dalam hati, huwal majmu'u, iaitu sekalian secara keseluruhan tu. Nak menterjemahkan iman hak dalam hati tu ialah dengan secara keseluruhan kedua-dua jumlah tersebut. Bukan saja. Idh la yahsulu al-imanu illa bimajmu'ihima. Kerana tidak akan terhasil keimanan kecuali dengan terhimpunnya himpunan kedua-dua jumlah tadi. La yahsulu wa yantafi'u bihi ihdahuma dunal akhar. Ni kalau sini ada nuskhah wala tak? Kalau ada nuskhah wala lagi molek. Kalau tidak kena ataf pada yahsulu, idh la yahsulu wala yantafi'u fihi, dan tidak akan memberi manfaat padanya bi ihdahuma, dengan salah satu saja i'tiqad uluhiyah Tuhan tapi tak i'tiqad risalah Nabi, tak beriman. Semata-mata i'tiqad risalah Nabi tanpa i'tiqad uluhiyah Allah Ta'ala ataupun tauhid Allah Ta'ala, tanpa mentauhidkan Tuhan, tak ada manfaat. Wala yantafi'u. Wa yantafi'u maknanya kena atas pada la yahsulu lah. Tapi molek kena ulang balik la sebab jauh ni. Idh la yahsulul imanu illa bimajmu'iha wa yantafi'u ay wa la yantafi'u. Tu ada tu, alhamdulillah. Wa la yantafi'u fihi bi ihdahuma, tidak ada manfaat padanya dengan salah satu, dunal akhar, tanpa satu lagi. Fasarata, maka jadilah kedua-duanya itu, bihadzal i'tibari, dengan i'tibar ini, kal kalimatil wahidati, seumpama kalimah yang satu. Jazakallah. Okay? Ni banyak gugur nuskhah ni. Kita tak mengguna nuskhah selagi sebab kelabu sikit. Tengok nuskhah selagi tu, kelabu sikit. Tapi sedap juga apa. Tapi kelabu sikit lah. Okay. Itu satu. Wa innama. Kemudian wathanna. Wathanna ai wathanna daripada tasniah, dan mentasniahkan dhamir itu, afradahuna. Di sini digunakan dhamir mufrad. Wathanna, dan musannif mentasniahkan fi ma taqaddama, pada yang terdahulu. Apa sebelum ni dia kata huma pula. Kena cari nak ni molek dok. Mana ni? Mana ni? Sini kot tak? Wa yukhadhu minhu. Ni sinilah. Ni jumpa dah sini. Kalimatai syahadah. Ke mana ni? Tadammunu kalimatai syahadah. Tak, ditasniahkan sini. Di sini ditasniah ni. Apa tak? Kat sini pada sebelum tu, lepas tu hurufiha dia mufrad pula. Sini. Musannif ada pun musannif mentasniahkan tu. Fima taqaddama nazaran ila infiradi kulli jumlatin, itu melihat kepada bersendirian, bertunggalan setiap daripada jumlah, daripada ayat tersebut, anil ukhra, bertunggalan daripada yang lain, fidalalati, pada memberi dalalah alal aqaidi, atas akidah. Okey, jadi tengok sini. Apa musannif kata? Dia kata sini wala'alla kan? Sini, tengok ni. Musannif
yang tasniah ni, faqad banalaka tadammunu kalimatai syahadah. Telah nyata bagi kamu apa yang terkandung oleh dua kalimah syahadah. Jadi di sini nak cerita kandungan kalimah syahadah. Maka sesuailah dijadikan tasniah. Kerana la ilaha illallah ada kandungan dalalah tersendiri tentang uluhiyah. Muhammadur Rasulullah ada dalalah tersendiri tentang ar-risalah. Nampak tak? Sebab tu dia buat dua. Okay. Wa innama lam yajzim. Hanya senya musannif tidak menjazamkan. Bal atta bila alla. Tapi musannif datang dengan la'alla. Boleh jadi. Dia musannif guna wa la'allaha kan. Musannif tak jazam. Makna dengan tak beri dengan ayat jazam. Ayat putus. Buat mari dengan la'alla. Boleh jadi. Dia mari la'alla tu. Tak baca lagi tak? Kena baca dulu. Wa la'allaha ke tak? Tak baca lagi. Jadi kita sambung baca kalam musannif kat tepi tu. Sini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid daraini amin. Wa la'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma dzakarnahu. Dan boleh jadilah kerana ringkasnya kalimah itu beserta merangkuminya kalimah itu di atas apa yang kami sebutkan. Boleh jadi kerana itu ja'alaha syar'u, maka menjadi akan kalimah itu oleh syarak tarjamatan, akan terjemahan ala ma fil qalbi, atas apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati itu minal Islam, daripada keislaman. Walam yaqbal, dan syarak tidak menerima min ahadin, daripada seseorang pun al-imana illa biha. Syarak tidak terima daripada seseorang pun keimanan kecuali dengannya, dengan kalimah tadi. Walam yaqbal, kalau kita nak kita nak zahirkan fa'il dia dhamir mustatir lah. Ataupun wala yuqbal, walam yuqbal al-imanu. Jadi imanu jadi naib fa'il bagi lam yuqbal. Bolehlah mana-mana. Okey. Qala syarihu ay la'alla sirru lisirra. La'alla sirral ilahiyya, boleh jadi rahsia Tuhan. Rahsia ketuhanan makna rahsia yang dinisbahkan bagi Tuhan. Fi ikhtiyari hadhil kalimah, pada memilihkan kalimah ini, al-musyarrafati, kalimah yang mulia ini. Fi qabuli al-imani, pada menerimanya keimanan dengannya, dengan kalimah. Duna ghairiha, tidak selain daripada kalimah syahadah. Mimma, daripada barang. Yadullu ala thubuti, daripada perkara. Yang mensabitkan subutil wahdaniyati lahu, mensabitkan keesaan bagi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, ala subutil wahdaniyah war risalati, wa ala subutir risalati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mensabitnya kerasulan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa dia? Wasirru. La'alla as-sirra al-ilahiyya, pada demikian itu fi ikhtiyar tu, in annaha, bahawa sesungguhnya. Nampak? Jadi la'alla as-sirra, sirra jadi isim la'alla lah. Isim la'alla. Khabar ni mana? Khabar ni jumlah. Boleh jadi rahsia Tuhan pilih. Pilih kalimah tersebut yang dijadikan sebab pada menerima keimanan dengan kalimah itu, bukan kalimah lain. Kerana apa? Kerana dalam tu menunjuk atas sabitnya keesaan bagi Tuhan dan kerasulan bagi Nabi SAW. Boleh jadi rahsia. Rahsia tu annaha ishtamalat, bahawa kalimah itu ishtamalat, merangkumi, mengandungi, ala amraini azimaini, atas dua perkara yang agung, perkara besar. Apa dia? Ikhtisaru hurufiha. Wahuma ikhtisaru hurufiha, ringkas hurufnya.
pendek dan ringkasnya hurufnya. Kalimah-kalimah ringkas. Yang pertama. Yang kedua, walishtimalu ala jami'i ma'ani aqaidil tauhidi. Dan merangkumi atas segala makna-makna akidah tauhid. Wa dhalika min jumlati ma khussa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian itu termasuk daripada himpunan perkara yang dikhususkan bagi Nabi, termasuk dalam khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kalimil jawami'i, daripada jawami'il kalim, kalimah-kalimah yang menghimpunkan. Jadi benda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami'al kalim, aku diberi dan Allah Taala beri keistimewaan aku ni jawami'al kalim. Apa dia? Cakap yang ringkas tapi makna banyak. Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Lafaz dia sikit tapi maknanya banyak. Lafaz dia sikit tapi maknanya banyak. Itu keistimewaan Nabi. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daripada khususiah itulah. Termasuk daripada jawami'il kalim. Ringkas saja tapi banyak makna. Minal kalimil jawami'i allati la tuhsa, yang tidak terhingga ma'aniha, maknanya. Bal hiya bihasabi ma yaftahu Allah Ta'ala li abdihi. Bahkan dia, makna-makna itu mengikut apa yang Tuhan buka kepada hamba-Nya. Minha ay min ma'aniha, daripada makna-maknanya. Ada Tuhan beri kefahaman yang mana tak ada pada orang ni, Tuhan buka ilmu dari sisinya, laduni ni Allah Ta'ala beri. Wala yas'abu hifzuha, dan tidak suka menghafalnya. Nak apa tak payah. Nampak tak? Semua orang boleh. Orang baru masuk Islam pun boleh. Tidak payah untuk menghafalnya. Tidak payah untuk menghafalnya. La yas'abu hifzuha liqillati. Mana tadi dia kata wala yas'ubu, dan tidak payah hifzuha, oleh menghafalnya. La yas'ubu hifzuha liqillati hurufiha, kerana sedikit hurufnya. Walam yuqbal, dan tidak diterima. Kalau kita nak baca mabni lima lam yusamma fa'iluhu lah. Ataupun walam yaqbal ay walam yaqbalillah, tidak menerima oleh Allah. Walam yuqbal min ahadin, tidak diterima daripada seseorang. Al imanu, kalau yuqbal, kalau yaqbal al imanah, tidak diterima daripada seseorang keimanan, illa biha, kecuali dengannya, dengan kalimah itu. Li'annahu, kerana sesungguhnya, idza nataqa biha, apabila bertuturlah seorang dengan kalimah tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi idza nataqa biha waffa. Betul tak? Gitulah. Idza nataqa biha, ada baris tak tu? Waffa, maka dia telah menyempurnakan. Bi jami'i mashturita, dia telah menyempurnakan dengan segala apa yang disyaratkan fil iman, pada keimanan, minal aqaidi, daripada akidah, bi khilafi ghairihi, lain daripada selainnya. Bila ucap dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia telah sempurnakan seluruh makna-makna akidah. Apa yang disyaratkan dalam keimanan tu ada dalam tu. Lain dengan kalimah-kalimah lain. Nampak tak? Habis. Kemudian kata, kat mana tadi ni? Jauh kita ni. Tengok dia kata, ni pun tengah juga. Kita baca sikit. Bal ata lam yajzim bila'alla, musannif tidak, wa innama lam yajzim bila'alla, musannif tidak jazamkan dengan jazamkan pada
menyatakan hikmat itu. Bahkan dia datangkan dengan la'alla allati litaraji, yang menunjukkan pengharapan, wataraddud, dan juga taraddud. Alhamdulillah, betul Ustaz. Ada sabdu. Betul. Wataraddud, dan menunjukkan boleh jadi. Taraddud ni boleh jadi. Boleh jadi. Dia datang dengan la'alla. Kenapa? Ta'adduban, kerana beradab ma'al bari, dengan Allah Ta'ala, ma'al bari Ta'ala. Ya, kadang-kadang benda yang kita tak pasti ni, benda yang kita boleh jadi betul, boleh jadi tak, datang sirah la'alla. Datang sirah yang menunjukkan beradab kita. Nak? Ta'adduban ma'al bari Ta'ala. Sebab itu, orang yang dapat akidah yang betul, apa-apa delete balik Ustaz, tak apa, tulis je. Tak masalah. Nampak tak? Apa nama ni, ada apa-apa kesilapan, ada tambahan apa, tolong maklum tak payah delete, tak apa. Okey. Mana tadi? Orang yang belajar akidah dapat akidah yang betul, dengan jalan yang betul, melalui yang betul, kita akan nampak mereka beradab dengan Allah dan Rasulullah. Jadi peliklah kalau kita dengar sebahagian orang mendakwa ada ilmu makrifah, tapi cakap pasal ketuhanan, dia cakap macam saing dia. Dia cakap dengan tentang Rasulullah, dia cakap macam kawan saing rodong minum kedai kopi. Cakap pasal Nabi tu. Maknanya dia sebut pasal Nabi tu. Faham tak? Jadi pelik ni, makrifah kat mana ni? Orang makrifah dia akan lebih beradab dengan Allah, lebih beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ngaku makrifat, ngaku makam tinggi-tinggi, ngaku faham akidah dan seumpamanya, tapi cakap tu tak beradab. Nampaklah. Okey. Satu-satu ada juga yang meletakkan Tuhan tu macam kasih atau awet, menggunakan bahasa-bahasa yang bagi kita bahasa percakapan seseorang manusia dengan kekasihnya yang manusia. Tu. Anda tengok juga tu. Jaga juga tu. Jadi kita bertiap untuk jawab azan.
Sambung balik kat mana tadi? Itulah kena zaman-zaman fitnah ni, zaman-zaman dakwa-dakwi yang banyak ni. Kadang-kadang seseorang tu mengungkapkan kecintaan dia kepada Allah ataupun dia kata perasaan dia kepada Allah. Lalu dia membangsakan Allah Ta'ala tu seakan-akan bagi bahasa kita, bahasa yang tidak layak kita ni sebuah bagi Tuhan. Dia kata nak menunjukkan cinta yang sangat. Betul lah cinta yang sangat. Tapi ada benda yang tak boleh kita ungkap dengan kalam. Bila ungkap dengan kalam menjadi makna yang salah. Muhimah li tashbih pula. Ni muhimah li tashbih kok ni pula ni. Muhimah li tashbih Wahabi satu hal. Ni muhimah li tashbih kok. Kok mana ni? Sebab benda ada kalimah yang tak layak. Tak boleh kita kata tak sesuai dengan ketuhanan. Jadi timbul iskal lah. Orang sebegini betulkah kemakrifatan dan kita kata kecintaan dan keasyikan dengan Allah Ta'ala berdasarkan ilmu dan juga pengalaman yang betul dan asas akidah yang betul. Jadi muskil lah. Mana guru, mana sandaran, daripada mana belajar. Sebab itu kalau kita lihat taqawul ni makna kata benda yang dok kata lah. Taqawul itu daripada taqawwala, yakni mendakwa-dakwa. Makna bercakap benda yang adanya dusta, panggil dakwaan lah, fitnah. Itu taqawul. Buat pandai cakap taqawul ala Allah. Tapi hak ni bukan taqawul ni, dia nak kata macam mana? Jadi satu zahirah yang berbeza lah. Satu fenomena yang kita kata cuba nak mengungkapkan dengan bahasa, tapi bahasa yang tidak sesuai nisbah kepada Allah. Jadi kita perhatikan, tengok mana orang yang cakap ni, siapa dia? Adakah ada asas keilmuan, asas belajar daripada guru yang maknanya mursyid dan seumpamanya? Jadi kalau begitu kena perhatikan, jaga-jaga. Sebab kita tengok di sini dia ajar bahawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala mesti beradab. Dengan Rasulullah SAW kena jaga adab juga. Ada kalimah yang tak sesuai kita nisbah, kita tak boleh nisbah. Kadang-kadang ulama guna, itu pun guna dhikil ibarah setengahnya kan. Bila kata Tuhan seorang je. Tuhan orang ke kita kata seorang? Tu dhikul ibarah, dan bila sebut tu tidak mari waham tu pun Tuhan tu orang. Tapi guna Tuhan seorang sahaja tu, itu dhikil ibarah. Kerana apa? Sepit perkataan. Li'annal ma'ani akthara minal alfaz. Tu maklum dah. Makna itu lebih banyak daripada lafaz. Kita makan sesuatu yang manis. Manis madu lain dengan manis gula, lain dengan manis kuih, lain dengan manis apa lagi? Lain dengan manis coklat, lain dengan manis. Manis banyak pekat. Jadi kita tak ambil ni, tak ambil lafaz manis sutil. Sekali manis, tapi nak kata manis mana ni? Tak boleh. Sebab tu ma'ani aktsara minal alfaz. Ni. Tu kena faham lah tu. Tu prinsip akidah. Nak tahu bahawa natijah ihsan ataupun natijah samarah daripada akidah yang menghasilkan ilmu tu, tasawuf dan seumpamanya, berdasarkan akidah yang betul ke ataupun berdasarkan dakwa-dakwi dan sangka-sangkaan saja. Allahumma rzuqnal adaba ma'ak ya rabbal alamin wa ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dia kata la'alla litaraji wa taraddudi ta'adduban ma'al bari ta'ala bi'adami da'wal ghaibi, dengan tidak mendakwa perkara ghaib. Ni juga satu. Nampak? Diguna la'alla. Boleh jadi. Sebab apa? Kita tak tahu betul ke di sisi Tuhan itu yang kehendak Tuhan. Itu maksudnya.
wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذ لا يحاط بأسرار كلماته, kerana tidak ada dapat dicapaikan, dihinggakan dengan rahsia kalimahnya. Kalimah Tuhan tak tahu, kita tak tahu apa rahsia tu. Jadi musannif buat mari dengan la'alla, boleh jadilah. Okey, satu. Fayajuzu, kemudian katanya maka boleh juga an yakuna as-sirru, bahawa rahsia fi ikhtiyari kauniha tarjamatan, pada memilih kalimah itu menjadi terjemah, li syai'in akhar, bagi suatu yang lain, syai'in akhar, ghairi ma dzakarahu, lain daripada apa yang musannif sebut. Sebab tu la'alla tu, sebab boleh jadi sebab Tuhan pilih itu boleh jadi kerana sebab lain selain yang disebut. Au ma dzakarahu, ataupun apa yang musannif sebut, wa ghairahu, dan selain itu ma'an sekaligus. Makna musannif sebut satu sebabnya begiang, boleh jadi sebabnya yang lain. Satu, boleh jadi sebabnya sebab musannif sebut dan sebab lain juga. Semua sekali. Jadi sebab itu dia mari dengan la'alla. Wal makna, jadi makna ayat itu apa? Wa arju wa azunnu, aku mengharap dan aku sangka, wa astazhiru, dan aku zahir bagi aku, nyata bagi aku, anna ja'laha, bahawa menjadikan kalimah syahadah itu tarjamatan, sebagai terjemah. Apa maksud terjemah? Ai dalilan, sebagai dalil, petunjuk. Menjadi dalil dan menunjukkan ala ma fi qalbi, atas apa dalam hati itu, lihadzaini, bagi dua perkara ini. Hadzainil amraini, dua perkara ini. Apa dia? Al-ikhtisari. Pertama, al-ikhtisar. Ai qillatil lafzi, iaitu sedikit lafaz. Wal istimali, dan istimal, merangkuminya, ala ma dzukira, atas barang yang tersebut. Ma dzukira. Lihadzaini. Al-ikhtisari kita jadi badal lah. Badal. Kalau ikhtisar pun boleh juga. Khabar mubtada' mahzuf, huma al-ikhtisar wal istimal. Okey. Fala'alla, maka la'alla itu litaraji, bagi taraji, au litaraddudi, ataupun bagi taraddud, tidak pasti, ketidakpastian, wasyaki, ataupun syak. Okey, itu makna la'alla tu, makna tak pasti, taraddud, semua itu pada apa tu? Wa mahallut taraji, dan tempat taraji tu, harap dan taraddud itu, tidak pasti itu, huwal illah, itu pada illah. Kama alimta, sebagaimana kamu tahu. Bukan pada la ilaha illallah tu menjadi sebagai tanda, bukan. Kenapa illah itu boleh jadi illah tu taraddud? Bukan pada diri kalimah tu. Nampak tak? Jadi taraddi dan taraddud itu jatuhnya mahattuhu kena pada illah. Illah tu yang boleh jadi betul, boleh jadi tak. Tapi kalimah tu menunjuk kepada makna itu. Kalimah itu nikah tu memang ya sungguh tu, tak ada taraddud. Okey. Cuma illah apa dijadikan kalimah itu menggantikan atau mentakbirkan apa dalam hati. Habis. Qauluhu ja'alaha syar'u, menjadikannya syarak, oleh syarak. Jadi kita tak lama dah ni anak, kira-kiranya rasanya kurang pada 10 kali lagi lah. Kita akan 10 pertemuan lagi kita akan habiskan biiznillah taala. Cadang-cadangnya harap lepas kelas lepas ni, kalau boleh makna kita akan buat secara bersemuka, dan live kita akan buatlah insya-Allah. Tapi kalau cubanya untuk buat bersemuka, tengoklah tepat. Kalau tepat ada bersemuka macam di Masjid Putih tu, memang kita buat bersemuka lah. Tempat lain pun kalau boleh kita nak buat bersemuka. Nak ambil barakah hadir dalam majlis ilmu, malaikat hadir sekali. Kalau tidak, kita duduk rumah masing-masing. Ana duduk rumah anak, Ana duduk tengok menghadap laptop ini. Jadi barakah tu ada insya-Allah, tapi tidak sama kalau duduk dalam majlis. Moga-moga kita dapat ilmu daripada
pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.